Dekat macam mana? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami, kata Allah Ta'ala, lebih dekat kepada kamu daripada orang tekak. Daripada orang tekak kamu tu. Daripada orang tekak kamu ni Allah Ta'ala lebih dekat lagi. Kenapa hak dekat tu? Makhluk ni jauh. Makhluk tu jauh. Yang kita nampak makhluk, oh baiknya orang ni. Berapa baik? Dia menjamin masa depan kita. Saya duduk dengan dia tulis, masa depanmu terjamin. Maknanya, nampak dah, nampak kepada makhluk. Makhluk tu jauh dengan kita. Yang dekat dengan kita Allah. Patutnya yang dekat tu tidak terhijab. Lalu ditanya macam mana boleh terhijab sedangkan Allah Ta'ala itu dekat dengan kamu? Semuanya datang daripada Allah. Allah Ta'ala dekat. Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya. Hampir. Sebab tu disebut, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba aku meminta kepada aku, sesungguhnya aku ini, kata Allah, hampir. Tapi tak nampak. Yang hampir kita adalah dengan Allah. Kadang-kadang ditimpa musibah. Ada tu dia belas tahun anak dia sakit. Belas tahun. Macam-macam tak bangun mari. Mau kata gini. Begini. Jadi pening dia. Lamanya. Akhir kali dia kabur. Orang kabur dia. Pergi jumpalah orang-orang ni. Pergi jumpa. Dia kabur pergi jumpa saya. Saya kabur dah terang. Bukan Tok Momo. Tok Gomo dia. Mana? Bukan. Mari jumpa. Ya, tolong dah. Minta tolong Maya aja. Saya tanya lama mana dah. Dia kata berapa belas tahun dah sakit. Belas tahun. Maya aja. Dah, lama ni minta tolong ustaz mana. Setakat ini tak pernah lagi Maya aja. Belah-belah tahun kena tak pernah pergi semaya hajat. Doa tu tak nampak. Tak tanya tak tu. Ini pun maya hajat pun minta tolong kita. Dia pun doa. Jangan terhijab kita dengan Allah. Sebenarnya Allah Ta'ala dekat sangat dengan kita. Apa-apa yang kena dengan kita, kita kena dekat dengan Allah. Lepas tu Allah Ta'ala kata, wa idza sa'alaka ibadi, hamba aku pun kena tahu. Aku dekat apa minta dengan jauh. Kita susah kita minta dengan siapa? Kita susah minta dengan makhluk tu. Gimari. Habis keren dah. Lama dah. Mau minta dengan Allah kali. Tanya Allah. Ini bermakna kita menjauhkan dengan Allah. Sedangkan Allah Ta'ala beritahu kita dekat. Ibnu Athaillah beritahu pada kita tak boleh, tak patut terhijab. Sebab Allah Ta'ala tu hampir dengan kita. Hanya kita tidak mahu menghampirkan diri dengan Allah. Kita nak hampirkan diri dengan makhluk. Hak dekat tambah, maka Allah Ta'ala itu dekat dengan kita. Masalah kita, siapa yang lebih tahu? Allah Ta'ala tahu. Kesusahan kita, siapa yang lebih tahu? Allah Ta'ala tahu. Penyakit kita, siapa yang lebih tahu? Allah Ta'ala tahu. Maka jangan kamu terhijab. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu hampir dengan kamu. Hampir dengan kamu. Maka dikata di sini, hampir kepadamu daripada tiap-tiap sesuatu. Tiap-tiap sesuatu hingga daripada dirimu, bahkan lebih daripada diri kamu. Allah Ta'ala lebih hampir daripada diri kamu. Allah Ta'ala dengan arti kata lebih tahu daripada kamu. Allah Ta'ala lebih dekat daripada kamu. Dekat daripada kamu. Maka kenapalah dia kata, maka daripada saat hampirnya terdindinglah engkau daripada melihat ia, seperti firman-Nya Allah Ta'ala. Kadang-kadang terlalu dekat sampai terdinding. Bila terdekat lepas terdinding, maka kita kena faham kita kenapa tidak melihat Allah. Sebab Allah terlalu dekat. Tetapi terlalu dekat. Jangan bererti kita merasakan bahawa kita ini boleh hijab dengan Allah. Dekat dengan Allah ni tidak boleh kita terhijab. Sepatutnya bila lebih dekat, lebih lagi kita ingat kepada Allah. Maka yang maha tinggi, firman-Nya yang maha tinggi, apabila menanya akan dikau ya Muhammad, hanya akan dikau ya Muhammad, segala hamba lagi daripadaku, segala hamba lagi daripadaku, maka bahawasanya aku terlebih hampir. Hai Muhammad, segala hamba itu semuanya di tangan aku, dan aku lebih hampir. Maka maha sucilah yang tiada ada melainkan ia juga. Maka maha suci Allah Ta'ala daripada tiada melainkan yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala asma-Nya
dan segala asma, nama-nama Allah, dan segala sifatnya, dan sifat-sifat Allah, dan segala af'alnya, semuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kena hampirkan diri pada Allah, jangan terhijab kita dengan Allah. Kita kena faham Allah Ta'ala hampir dengan kita. Hampir dengan kita. Atau kita kena renung, kenapa aku jauh dengan Allah sedangkan aku hampir dengan Allah. Kita nak buat maksiat tak nak lari, ya Allah Ta'ala tahu. Yang makhluk yang kita hampir dengan makhluk tahu kita buat maksiat, kita tak tahu. Kita hampir dengan makhluk, kadang isteri kita tak tahu apa kita buat, anak kita tidak tahu apa kita buat, sahabat anda kita apa kita buat dia tidak tahu. Kita sendiri tahu sebab kita dekat dengan diri kita. Tetapi dekat diri kita dengan kita ini, dekat lagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila dekat Allah Ta'ala dengan kita, maka tidak ada benda yang boleh menghijab kita dengan Allah. Tetapi terhijab juga kita dengan Allah, tidak ada lain dah. Terhijab kita dengan Allah adalah disebabkan mata hati kita tertutup. Mata hati kita tertutup, tidak memandang kepada Allah Ta'ala. Maka kena muraqabah, kena memandang balik, aku ini sebenarnya dekat dengan Allah, Allah Ta'ala dekat dengan aku. Aku kena meminta kepada Allah, tidak boleh meminta kepada lain. Apa yang aku buat ini af'al Allah, ini perbuatan Allah Ta'ala. Yakni dengan arti kata, apa yang aku boleh buat ini dengan kudrat iradat Allah. Kudrat iradat Allah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri kita sihat, Allah Ta'ala beri kita kekuatan. Ramai lagi orang-orang sakit yang dalam hatinya nak beribadat kepada Allah. Maka dengan dekatnya Allah Ta'ala dengan kita, Allah Ta'ala telah memberi kudrat kepada kita untuk mengangkat takbir dan sebagainya. Boleh angkat takbir, maka jangan terhijab kita. Alhamdulillah, sihat ini datang daripada mana? Daripada Allah. Maka dengan jalan itu hendaklah kita menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana fahamlah bahawa Allah Ta'ala itu sangat dekat kepada kita. Bila tahu sangat dekat pada kita, jangan terhijab. Jangan terhijab. Maka bukti orang itu terhijab dengan Allah, dia akan buat maksiat dengan Allah. Sebab kalau dia tahu Allah Ta'ala hampir, dia tak akan buat maksiat. Yang kedua, kalau dia dekat dengan Allah, dia akan bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Yang ketiga, bila dia dekat dengan Allah, dia akan rasa tenang, dia tidak akan sibuk dengan makhluk lagi dah. Tidak susah dah kita, sebab kita dah bersama dengan Allah. Orang nak buat apa-apa kita pun tak apa, kita bersama dengan Allah, sebab kita dah dekat dengan Allah. Susah apa? Sebab itu orang yang dekat dengan Allah, hatinya tenang. Selagi mana hati kita tidak tenang, tu jauh lagi dengan Allah. Serabut hati kita, tidak tenang, kita susah kita. Sebab itu Nabi SAW, macam-macam orang buat ke Nabi. Orang pulau Nabi, orang hina Nabi, orang fitnah Nabi, orang tuduh Nabi, orang kata Nabi gila dan sebagainya. Nabi dah susah hati. Nabi teruskan jalan berdakwah. Orang tahu lagi hati pada Nabi. Orang ni makhluk. Kalau terhijab dengan makhluk, apa makhluk kaya? Tapi oleh kerana tidak terhijab dengan makhluk, kaya apa makhluk? Nak beri. Orang-orang musyrikin Mekah kata, wahai Abu Talib, beritahu kepada anak saudara kamu, kalau anak saudara kamu itu nak harta, kami akan kumpulkan harta-harta Mekah bagi dia. Mana orang kerana harta terhijab dia dengan Allah, kerana nak kejar harta, hilang ibadat kepada Allah. Ini bermakna orang itu telah terhijab dengan Allah. Maknanya, kenapa Nabi tolak? Sebab Allah Ta'ala hampir dengan Nabi. Yang hampir itu orang yang maha kaya, yang hampir itu Tuhan yang maha kaya. Dah takut apa? Orang tak beri rezeki. Maknanya, beri lagi, tanya lagi. Kalau dia nak jadi raja, kita pakat jadi raja, kita lantik Nabi jadi raja, Muhammad jadi raja. Nabi tak mau, tidak terhijab dia, kerana raja segala raja Allah Ta'ala, yang tidak dapat digambar. Nak kata raja yang maha besar raja, yang tidak dapat tergambarnya kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi ini kuasa yang kecil, kuasa yang kecil. Jangan kerana nak dapat raja siapa terhijab, siapa Nabi tak dakwah tau. Dan juga begitu juga ditawarkan wanita dan sebagainya. Ini bermakna bahawa kena faham Allah Ta'ala itu hampir dengan kita. Jadi bila hampir dengan kita, jangan tertakluk dengan makhluk yang berada di hadapan kita. Makhluk yang berada di hadapan kita itu bukan dekat, makhluk yang ada di hadapan kita itu jauh sebenarnya. Harta yang kita ada itu jauh dengan kita, yang Allah Ta'ala dekat. Sebab itu nak beritahu orang yang dekat dengan Allah, dia beribadat pada Allah, hati cari dia, bukan dia cari harta.
Sebab apa? Sebab dia sudah dekat dengan Allah. Dia dekat dengan Allah. Jadi bila dekat dengan Allah, Allah Ta'ala akan menjaganya, Allah Ta'ala akan memeliharanya. Ini jangan terhijab kita bahawa Allah Ta'ala itu hampir dengan kita. Kaifa yatasawwaru an yahjibahu syai'un walau lahu lamma kana wujudu kulli syai'in. Betapa didapat bahawa mendinding akan dia sesuatu. Bagaimana boleh terdinding Allah Ta'ala disebabkan sesuatu? Bagaimana boleh tidak nampak Allah dengan disebabkan sesuatu? Dan jikalau tiada akan dia mawjud, maka tiap-tiap sesuatu nascaya tiada dibolehi wujud tiap-tiap sesuatu, kerana iftiqar ni berhajat tiap-tiap sesuatu kepadanya. Maka jikalau tiada akan dia mawjud bagi tiap-tiap tiada akan dia mawjud bagi tiap-tiap sesuatu, nascaya tiada dibolehi wujud. Kalau Allah Ta'ala tidak mewujudkan sesuatu, tidak mewujudkan sesuatu, nascaya tiada dibolehi wujud tiap-tiap sesuatu. Kalau Allah Ta'ala tak wujud apa-apa, memang tak ada benda lah. Tapi bila ada itu wujud, siapa yang mewujudkan? Allah. Baik, kalau Allah tidak diwujudkan semua sekali, langit, bumi, manusia pun tidak diwujudkan, apa yang wujud? Allah. Siapa yang tahu Allah Ta'ala wujud? Allah. Allah Ta'ala tahu Allah Ta'ala wujud. Siapa lain? Yang lain tahu dah Allah Ta'ala wujud, dan yang lain tak ada, tidak diwujudkan. Maka bila diwujudkan sesuatu, diwujudkan Allah, makhluk, maka fahamlah kamu yang diwujudkan itu, makhluk itu, bermakna diwujudkan oleh Allah. Lepas tu ada hadis kursi, aku ini Tuhan yang wujud, dan aku suka aku dikenali. Maka untuk itu aku mewujudkan sesuatu. Maka aku mewujudkan sesuatu untuk aku dikenali. Mana Allah Ta'ala mewujudkan makhluk, maka mewujudkan makhluk untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekarang ini kita wujud. Bila kita wujud, yang mewujudkan kita adalah Allah. Maka bila kita mewujudkan kita adalah Allah, bermakna kita tidak wujud dengan sendiri. Kita diwujudkan oleh Allah, bermakna kita kena bergantung dengan Allah. Kita kena bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah dia kata iftiqar, berhajat tiap-tiap satu kepadanya, kepada Allah. Kita kena berhajat kepada Allah. Bila kita berhajat kepada Allah, kita kena faham bahawa Allah Ta'ala itu wujud kepadanya, kerana bahawasanya hak Allah Ta'ala itu wajib wujud, dan bagi Allah Ta'ala itu wajib wujud. Jadi wujud Allah Ta'ala dengan wujud makhluk tidak sama. Ahli tasawuf mengatakan wujud makhluk itu tidak wujud. Wujud makhluk itu tidak wujud. Maknanya, okey, baik. Wujud bayang-bayang tu wujud tak? Tidak wujud. Wujud bayang-bayang. Okey, masa kita berdiri di situ, ada bayang-bayang di situ. Boleh tak kita kata korang bayang-bayang ada di situ? Kita tak akan kata korang sebab benda tu tak ada. Hari ni kita kata ada sebab ada orang berdiri di situ. Bayang-bayang ada di situ. Lepas tu tak ada. Lepas tu lusa dekat layar orang berdiri di situ, ada bayang-bayang di situ. Maka kita tak akan kata, oh, banyak bayang-bayang dalam madrasah ni. Mana cari bayang-bayang ada dalam madrasah ni. Orang tak akan kata gitu. Dan orang tak akan cakap macam tu. Sebab apa? Sebab bayang-bayang itu tidak wujud sebenarnya. Tidak wujud. Dah wujud? Wujud kerana ada objek, kita panggil. Kerana ada objek. Satu. Yang kedua, kita tengok dalam cermin. Dalam cermin. Dalam cermin tu wujud tak? Tak wujud sebenarnya. Dalam cermin tak wujud. Yang wujud apa? Wujud ni, objek ni. Kalau dia duduk depan cermin, yang wujud dia. Lalu dalam cermin nampak dua. Nampak je dua. Nampak dua wujud. Satu wujud dia, satu wujud dalam cermin. Yang wujud dalam cermin tu tak wujud. Yang wujud depan tu wujud. Dia duduk depan cermin tu wujud. Yang duduk dalam cermin tu tidak wujud. Yang duduk depan cermin tu wujud. Maka yang wujud yang sebenarnya duduk depan cermin. Yang duduk dalam wujud dalam cermin tak wujud sebenarnya. Jadi kita ni tak wujud sebenarnya. Yang wujud Allah. Dan kita bayangan sifat Allah Ta'ala. Ni ada ni. Dah wujud apa? Dah ustaz cakap seorang lama ni. Dah demo dah dengar tak ada orang ngajar apa. Dia tak wujud lah. Dia tak wujud.
Orang pun tanya, orang hakikat pun tanya, "Wa mana orang dalam surau?" Tak ada surau. Sebab apa? Tak wujud belaka. Mana dalam madrasah tak ada wujud belaka, mana ada. Datuk Ramar itu tidak wujud. Yang wujud Allah. Orang hakikat cakap gitu. Nah, seorang dia melatih diri supaya tidak ada dalam diri dia yang lain, hanya kepada Allah. Yang lain tidak ada, hanya kepada Allah Ta'ala. Maka yang sebenar-benar wujud itu adalah Allah. Bila kamu tahu yang sebenar-benar wujud adalah Allah, maka hendaklah kamu berhajat kepada Allah, bergantung pada Allah. Adapun wujud Allah adalah wajibul wujud, wajib wujud, ataupun dikenali, ataupun boleh dikatakan wujud hakiki, wujud yang sebenar-benar wujud. Dalam cermin tidak wujud, itu tidak sebenar-benar wujud. Bayang-bayang tidak wujud. Maka wujud makhluk adalah wujud isnadi. Wujud isnadi ini seperti wujud yang bersandar. Dia panggil wujud ada sandar lah. Maknanya seperti wujud bayang-bayang. Wujud bayang-bayang itu dipanggil